Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita dah tengok daripada awal mengenai apa yang diungkapkan tentang peristiwa yang berlaku pada tahun 2020 oleh Pak Firdaus. Kemudian kita telah tengok sinopsis daripada surah Al-Mulk dan kemudian kita telah cuba menghayati bacaan surah Al-Mulk. Sekarang tinggal pesan buat anak muda. Jadi saya ingin berpesan kepada anak muda 4 perkara yang mana anak muda mesti lakukan dengan penuh azam untuk tahun ini. Dan yang pertamanya adalah mengenai tentang konsisten baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Yang ni mesti anak muda pegang sehingga ke habis hayatnya bahawa surah Al-Mulk mestilah dibaca pada setiap malam. Saya suka untuk ungkap balik apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir sebut di dalam tafsirnya tentang kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Seorang lelaki datang jumpa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas kata kepada dia, "Ala at-tahif bihadithin tafrah biha." Apakah engkau suka kalau aku ajarkan kau satu perkara mengenai tentang kalau engkau dengar perkara itu, engkau akan rasa gembira. Lalu Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada dia supaya membaca surah Al-Mulk. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, engkau bukan sahaja engkau seorang yang baca surah Al-Mulk, tetapi engkau ajarkan kepada anak-anak engkau. Kau ajarkan juga kepada anak-anak jiran kau. Sehingga kan dalam tafsir menyebut dibacakan buat dirinya, kemudian dengan anak-anaknya dan kemudian dengan anak-anak jirannya juga. Perhatikan bagaimana pentingnya surah Al-Mulk ni, dan ini yang kita nak tanamkan kepada anak muda. Setiap malam selepas daripada ni, anak muda mestilah cuba untuk menghayati dan membaca surah Al-Mulk jadi seperti para sahabat. Perhatikan bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni keseronokan dia dah baca Quran tu sehingga menyebabkan Quran tu meresap di dalam jiwa dia. Sehingga satu hari Rasulullah SAW bila mana dia melihat Sayyidina Mus'ab, Rasulullah menangis. Perhatikan bagaimana semangat Quran yang menyesap dalam diri dia sehingga dia mengubah gaya hidup dia, dia faham matlamat hidup dia, dia kuatkan iman dia kepada Allah Ta'ala sehingga menyebabkan dia menjiwai Al-Quran. Dan bila mana Rasulullah satu hari, bila mana Mus'ab datang dalam masjid, Mus'ab waktu tu Rasulullah berada di dalam masjid dan Rasulullah melihat Mus'ab sehingga Rasulullah menangis kerana perubahan keadaan hidup dia yang dia lakukan. Ini yang kita nak pada anak muda, azamkan dalam diri. Yang pertama, hari-hari baca Al-Quran. Hari-hari baca Al-Quran dan terutamanya surah Al-Mulk, yang mana surah Al-Mulk ini akan menjadi satu motivasi dan pegangan dalam hidup dia. Ini yang pertama. Yang kedua, anak muda juga hendaklah bersikap positif. Walaupun dalam segala ujian yang berlaku tentang COVID-19, tentang masalah depres, tentang apa masalah pun yang berlaku, anak muda mestilah bersikap positif. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat supaya bersikap positif. Kalau kita pernah dengar dalam perang Uhud, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah tangan dia cedera. Tangan dia cedera sehingga kan Sayyidina Qais kata, "Ra'aitu yada Talhah syalla." Aku melihat tangan Talhah telah terkulai ataupun lumpuh, waqa biha Rasulullah, kerana dia mempertahankan Rasulullah. Para sahabat dia tengok Sayyidina Talhah dengan pandangan yang agak, maknanya dia kata tangan dia lumpuh macam tu. Tetapi Rasulullah ajar dengan yang lain. Rasulullah ajar bersikap positif. Rasulullah kata, "Idza tasurru an tanzura ila rajulin aw ila syahidin yamshi fil ard, fanzur ila Talha." Rasulullah kata kepada para sahabat, sekiranya engkau nak lihat seorang lelaki yang telah syahid tetapi masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikanlah kepada Talha. Tengok Rasulullah twist, ubah pandangan anak muda, jangan tengok yang negatif, bersikap positif. Talha walaupun tangan dia lumpuh, tengok nilai dia tinggi, jiwa dia besar untuk Al-Quran dan Islam, maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah, bersikap positif. Hari ini anak muda, segala apa masalah yang berlaku, mestilah bersikap positif dan mestilah berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak muda hendaklah memastikan bahawa dia merancang dalam tahun ini apa yang hendak dilakukan. Perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf. Ini banyak sikit kisah. Perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf yang mana ketika mana datang ke Madinah tidak memiliki apa-apa. Tetapi dengan kesungguhan dia merancang perniagaan dan kekuatan kesungguhan dia sehingga dia berjaya, dan Rasulullah puji Abdurrahman bin Auf. Datang ke Madinah tanpa ada sebarang harta, tetapi dia berjaya membangunkan perniagaan dan kekuatan dia sendiri sehingga menyebabkan dia boleh membina empire dan dia boleh berkahwin dan dia dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat,
nasihat buat anak muda yang mesti dipegang juga adalah duduk dalam circle yang positif. Berarti maknanya cari kawan-kawan yang positif, tinggalkan pengaruh toksik ataupun tinggalkan kawan-kawan yang akan membuatkan kita terjebak ataupun terjerumus kepada perkara yang melakukan perkara yang tidak elok. Yang ni kalau boleh ataupun kita sendiri jadi orang yang bersikap positif sehingga orang bila melihat kita, orang akan teringat Al-Quran. Orang akan ingat kita, orang akan ingat Allah Ta'ala. Orang tengok kita, orang akan ingat salat. Yang ni yang kita nakkan kepada anak muda. 4 perkara yang anak muda mesti pegang. Yang pertama, anak muda mestilah konsisten lepas ni baca surah Al-Mulk dan hayati konten yang ada di dalam dia seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, anak muda mestilah bersikap positif. Apa sahaja kesukaran yang dilalui pada hari ini adalah COVID-19 ataupun apa sahaja masalah yang berlaku, mestilah bersikap positif dan yakin dengan Allah Ta'ala. Macam itulah yang diajar dalam surah Al-Mulk. Yang ketiga, anak muda mestilah merancang apa yang akan dilakukan pada tahun ini. Perhatikan bagaimana para sahabat menyusun kehidupan mereka sehingga berjaya di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, anak muda mestilah duduk dalam circle yang positif ataupun menjauhi persekitaran yang toksik. Mudah-mudahan perkara ini akan membantu anak muda untuk terus melangsungkan kehidupan yang berjaya di dunia dan di akhirat.